Assalamualaikum, nama saya Nicola. Saya tahu Eka semua toko Jui, Tonat, cakap ni 9 kan? Saya lagi anda, Sobonae, Dai Bini, Kolumpu Satua, City Girl ke none. Siswa belacan, baru ke tahu. Ewa orang tua ni lo lebih nampak. Menang pula Dah, poi masa, ayam lomak, cili api. Cepat. Dore. Apa mi lawan? Cakap laki ye. Bodoh baboto. Jangan lupa subscribe dan tekan notification button. Merci beaucoup. Hai. Assalamualaikum semua. Bersama DJ Shock sendiri anda di channel Litang Pukang Light.km. Rasa macam dah lama tak buat video Shock sendiri kan. Nama meluat ke tidak, hadap je lah. Kalau meluat tu jangan tengok. Aduh. Dah aku nak, bukan senang nak dapat duduk depan komputer ni ya. Ni bila, yelah sekarang cuti sekolah. Cuti sekolah selama 2 minggu untuk Paris Region. Kami termasuk dalam Paris Region. Dia ikut zon ya, cuti sekolah kat sini. Sebab France ni besar. Kalau tak silapnya, France ni ada lebih daripada 60 juta penduduk kot. Itu as at 2017 ya. Sekarang dah aku tak tahu. Jadi mereka terpaksa pecahkan dalam France tu ada zon A, B, C. A lain, B lain. Kita orang ni termasuk dalam zon C, iaitu zon Parisian region ya, untuk zon C. Dan region-region yang lain yang termasuk dalam grup C tu. Jadi untuk Paris Region sekarang adalah minggu pertama cuti sekolah selama 2 minggu. Budak-budak universiti dia macam si Adam tu, dia hanya seminggu saja. Jadinya, bila anak-anak ramai kat rumah, kita macam-macam aktiviti ya, kita busy. Lepas tu kadang-kadang untuk beberapa hari ni mood tak berapa nak ada sedikit moral tu kurang sikit. Untuk buat video ke, untuk apa, tak berapa ada semangat. Macam tu semangat hilang untuk bervideo ke, sebab tak tahulah kenapa ya, adalah benda sebab-sebab tertentu ya. Jadi sekarang ni Cik Syifa pergi speech therapy. Bila dia pergi speech therapy tu, barulah aku cuba dapatkan aura dan semangat balik untuk buat video. Dan insya-Allah akan ada video yang terbaru. Kalau tak setiap hari, at least every 3 or 2 days ya, sebab aku nak dapatkan balik semangat dan aura untuk buat video-video. Dan untuk mendapatkan idea ni juga memerlukan masa juga, dan masa itu aku tidak ada. Memandangkan aku ni macam mana nak cakap duduk di sini ni, kita tak ada hiburan lain ya, tiada saudara mara. Masa kita tertumpu pada suami dan anak-anak kita saja, dan berkahwin pula dengan suami dan mertua yang memang hanya dalam kelompok mereka saja, dan aku sedikit sebanyak pun terikut-ikut lah, bukan terikut-ikut, memang dah terikut lah, tak campur dengan orang lain, kita orang saja. Ada pernah orang kata berkawan lah, jumpa Malaysian yang lain. Bukan dah aku tak berkawan. Selama dah aku buat tourism, memang dah aku selalu jumpa orang-orang Malaysia, Brunei, Singapore, Indonesia. So itu pun dah mencukupi bagi aku. Kalau nak berkawan, dulu-dulu pernah berkawan dengan orang-orang Malaysia, pergi rumah dia pergi rumah kita. Tapi lama-kelamaan ada ketidakserasian dan masing-masing pun busy. Jadi bila kita ni dah beranak pinak ni, masa kita banyak terhabis di rumah sajalah. Dan dah aku bukan jenis yang boleh keluar-keluar. Bila dah aku keluar, aku mesti teringat dekat anak dan suamiku dan rumahku. Itulah, jadi masaku full dengan dengan keluargaku sendiri. Jadi bukan tak nak bercampur dengan orang.
as I said, aku ni dah terbiasa all the time dengan suami dan anak-anak. So aku nak ubah sesuatu tu susah, especially duduk kat sini. Kalau duduk kat Malaysia, kalau balik Malaysia tak ada hal punya, aku tinggalkan je anak-anak laki aku, aku bagi duit ke kat budak-budak tu, nak pergi mana pergilah, tapi bukanlah selalu, bukan selalu. Even the one time tu pergi Jakarta tu selama 2 malam pun dah hati sangat berat ya. Sebab dah biasa kat sini selama 2 tahun sentiasa dengan family. So bila balik Malaysia pun tinggalkan diorang sekejap pun hati ni berat dan teringat-ingat. So ada jenis orang yang boleh huha dengan kawan macam tu berhari-hari, seminggu ke. Daku belum boleh lagi capai tahap tu. Maybe one day. For now tak boleh lagi sebab anakku kecil-kecil lagi dan daku tiada maid atau sesiapa yang boleh tolong dengan di rumah ni. Ini daripada video rezekimu di Kota Cinta, komen daripada Inana. Waalaikumsalam Ina. Memang orang kat sini tak ingat daku ni, memang tak tahulah yang daku ni Muslim kalau daku tak pakai macam ni. Even kalau daku pakai macam ni pun daku orang ingat daku ni sama ada atau Japanese, Korea, Vietnam dan seakatannya ke China ke whatever yang convert. Diorang tak fikir daku ni betul-betul Muslim. So itu adalah advantage jugalah mempunyai darah campur ya. Daku darah campur, arwah mak daku Cina, ayahku Melayu kan. So sebab tu kita orang ni muka macam ni semuanya adik-beradik. Jadi bila especially kat sini bila tak pakai tudung, just pakai snow cap dengan scarf, lepas tu tutup pula dengan hoodie jacket tu, memang orang tak tahulah daku ni Muslim ke. So orang ingat daku ni ialah seperti yang Ina tu cakap. Jadi kita pun in peace, tak ada orang nak kacau ke macam tu. Cuma itulah Pak Arab ni yang daripada Afrika ni kan, Pak Arab ke Awang ke kan, diorang ni itu macam tu contoh. Sebab tu orang putih ni diorang suka kalau diorang dah kahwin, diorang akan pakai cincin tau, ataupun dia belong to someone. Sebab bila you pakai cincin, orang tak kacau you tau. And you wear decently, orang tak kacau you, try nak ngorat-ngorat you. Memang ada setengah perempuan menggeletis, suka dikacau orang. Walaupun dah jadi mak orang beranak pinak, dah tukar tu suka bila ada diri mengorat-mengorat kan. Aku tak suka. Daku prefer to be macam leave me alone. Jadi pakai decently, sedar diri tu dah tua. Lepas tu sentiasa ada cincin kat tangan lah. Sebab most of the time kat sini orang tengok ada cincin kat tangan. Itu adalah style orang putih. So bila ada cincin kat tangan, diorang tak kacau. Kalau tak ada cincin di tangan tu, diorang mengacau lah, macam nak mengorat-ngorat macam tu lah. So itu adalah sebab-sebabnya orang putih ni suka pakai cincin supaya okay, leave me alone, I'm taken, macam tu lah, something like that. Jadi begitulah di sini dengan image macam tu yang aku nampak macam orang tak tahu apa agamaku. Lepas tu kita pula pakai cincin, jadi orang tak kacau. And we are peaceful. Daku suka sebegitu. Yelah kita ni dah tua. Sudah-sudahlah nak perasan nak orang ngorat-ngorat kita kan. Umur pun dah masuk senja. Jadi janganlah nak menggeletis, nak samakan konon-konon macam anak-anak remaja kita. Sudah-sudahlah tu. Kubur kata mari, rumah kata pergi. Jangan nak perasan muda-muda ya. Okey, sambil ni daku jawab. Mana yang daku boleh jawab secara menaip, daku akan jawab type. Mana yang daku nak buat video tu, daku buat video lah. So ini daku tengah reply komen daripada salah seorang subscriberku pasal live di Paris tu. Kalau apartment dekat Paris memang tipikal dia sangat kecil. Kalau apartmentnya center, apartment center lain dengan yang apartment Dewan Bandaraya. Memang dekat Paris, not to say Paris Center, kat luaran sikit Paris Center ada je Dewan Bandaraya punya apartment. Itu dia punya lift lain. Ini I am talking about building yang klasik-klasik, yang old building ni, yang diorang buat apartment tu. Memang dia punya lift tu kocik-kocik. As far as I know, yang daku pernah lalu kan memang kocik-kocik. Jadi kalau orang yang pindah randah, yang duduk atas-atas tu, macam mana diorang bawa barang-barang diorang? Okey, cara pindah randah kat sini kalau apartment di Paris Center, so pindah barang melalui tingkap lah. Maknanya kat luar tingkap tu akan ada macam it's not to say tractor, I don't know what is it called, macam ada mesin tu, lepas tu dia tangga menjulur ke atas, jadi dia melalui tangga tu lah diorang angkat barang-barang tu, atau sama ada dia lift sendiri ke barang tu electrically, atau ada orang naik tangga tu. Wallahualam, rasanya benda tu bergerak kot, aku pun tak tahu, tapi diorang tak buat melalui lift lah kalau barang-barang yang berat macam tu. Sebab macam mana lift ni kocik, muat untuk 2 orang je kot kalau godang-godang macam Dan ni macam tu. So itu pasal lift daripada video rezekimu di Kota Cinta. Sekarang dah aku nak scroll.
komen-komen yang lain pula, sementara Cik Syifa ni tak ada, time tu lah Daku boleh baca semua komen-komen ni. Ini daripada Sister Suran Abdullah. Suran Abdullah ni memang selalu komen. Waalaikumsalam, Sister. Suami sampai terkejut dengan jeritan tu. Masa delivery tu, saya sebenarnya, saya pula, dah biasa guna Daku saya pula. Daku sebenarnya ramai je yang nak message, tanya buat delivery lagi tak, delivery lagi tak. Sebelum-sebelum ni Daku banyak buat delivery dan tourism, bukan delivery saja. Jadi, nak mendapatkan aura tu, lepas tu Daku ni bukan duduk di center, Daku duduk di pinggiran Paris kan, dalam kalau naik train tu approximately dalam 20-30 minit sampai Paris. Daku adalah pengusaha berdaftar di tourism di negara ini, jadi memang mengharap pada turis sahaja dan servisku terbuka kepada turis saja. Jadi bila orang nak order seciput-seciput tu, sebab kebiasaannya orderku datang daripada travel agencies. Travel agencies memang berlambak-lambak lah kan masa tourism tengah up dulu. Jadi bila individual ni susah sikit unless kalau dapat bulk order baru boleh buat, sebab untuk pergi ke Paris tu pun dia punya ada cost dia ya, naik train tu kalau pergi balik, sebab bukan tinggal di center. Lepas tu sebab itulah kalau setakat 3 pack tu Daku memang tak boleh ambil lah. So dan ada kalanya bila ada orang nak order, Daku tak dapat nak buat sebab ada hal-hal tertentu yang Daku kena settlekan. Contohnya banyak hal untuk anak Syifa dan anak-anak lain. So masaku tak dapat nak buat sangat. So sehari tersebut tu dapat Daku kumpulkan order dan kontak beberapa regular customer. Jadi maka terjadilah delivery di musim sejuk, di hari yang sangat-sangat sejuk itu. Terima kasih Suran Abdullah kerana mendoakan kami murah rezeki. Semoga dipermudahkan urusan sister juga sekeluarga. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih. My favorite Malaysian dish. There are so many dishes I love in Malaysia. I think I should take the satay. That's the one I love more. But we also love to go, you know where? You know, like any good Malay, to the mamak. You know mamak? And we love to eat cheese naan. Because the cheese name in Malaysia is so different than the one we have in Europe. Ini komen daripada Enigaz. Memang Daku kalau buat makanan tu, ayam memang ada, ayam tu memang Daku beli portion yang besar punya, dan drumstick tu sebab kalau bagi satu seketul kecil je. Okey, Daku pernah buat open order masa Daku balik Malaysia untuk buat nasi ayam. I must say that barang-barang di Malaysia sangat mahal, costly. Jadi in the end, dia punya margin tu tak banyak bila Daku berniaga di Malaysia compared to kat sini. Imagine ya, tengok pada nombor saja, jangan convert ya. Contohnya Daku jual kat sini 10 euro, kat Malaysia 10 ringgit. 10 ringgit dengan 10 euro tu, modal yang 10 euro tu sangat sikit compared to modal kat Malaysia 10 ringgit. Jadi anda pun kena faham juga kenapa kat Malaysia tak boleh nak bagi portion yang besar. Sebab contohnya ya, harga ayam, contohnya nak sediakan satu portion ayam untuk kat Daku kan dah biasa buat portion besar. Jadi orang expect kalau kat Malaysia tu portion besar juga. Jadi untuk menyediakan satu pack portion besar tu, ayam modal dia saja dah 2 ringgit. Atau kat sini kalau ayam yang besar tu modal dia tak sampai 1 euro. Jadi bezanya sangat banyak. Sebab tu orang kat Malaysia yang berniaga tu pun bukan diorang berkira. Cuma sebab harga barang basah, barang kering sangat mahal you all, dan pendapatan pun, income, I don't know how is it people in Malaysia income macam mana. Walaupun kat sini kalau kita tengok pada angkanya, kalau orang contohnya lah, in general kalau orang yang dah lama kerja kat Malaysia, maybe gaji dia RM3,000 atau between RM3,000, itu biasa-biasa je. RM3,000, RM5,000 kan. Itu maybe I'm wrong, correct me if I'm wrong. Tapi kalau bezakan dengan pendapatan kat sini pun, dia angka dia tak ada sampai sebanyak macam kat Malaysia ya, macam sampai RM3,000, RM5,000 untuk yang
kerja dah beberapa tahun, yang dah lama position tinggi tu lagilah banyak kan. Kat sini takkan sampai angka dia banyak macam tu. Kalau orang start kerja pun, itu pun kerja yang hebat-hebat adalah dalam 2,000 euro. 2,000 euro. Jangan convert Jadi bayangkan between gaji 2,000 euro dengan 2,000 ringgit Malaysia. 2,000 euro dengan gaji 3,000, 5,000 ringgit tu. Tapi itulah yang balancekan dia adalah harga barang kat sini tidaklah semahal macam harga barang kat Malaysia. Jadi sebab tu lagipun Daku ni berniaga sambil bersedekah. Jadi Daku memang selalu bagi extra macam tu. Sama ada extra in terms of portion ataupun extra in terms of pack, Daku bagi extra. So bergantung pada keadaan. Ya Allah, sejuk ni mulut aku kejung, sejuk-sejuk ni. So itu jawapan kepada Enigas. Terima kasih. My kids, what I would like them to be is to be simple, to be good in everything they want to do. I want to enjoy their life, to be patient, because sometimes you have to be really patient. But when the turn will come, they will be in good position, in good condition to love what they do for their family or for their work. They have to love what they do. Otherwise, it's unuseful. You have to do another one. Ini daripada Hamis Sarbini. Alhamdulillah kami sama-sama membantu sebab ialah sama-sama membantulah bila seorang dalam keadaan yang memerlukan pertolongan, seorang lagi tolong. Itu adalah adat dalam perkahwinan kan, suami isteri selalu bantu-membantu. Jadi pasal masak sendiri hantar delivery sendiri memang dah biasa, Daku memang dah biasa. But itu yang masa hari tu it's nothing compared to yang Daku buat sebelum-sebelum ni. Memang banyak gila barang berat Daku kena angkat, naik train. Kenapa tak naik kereta, orang katanya? Sebab kalau naik kereta makan dengan traffic jam. Si Adam ya nak apa? Nak masuk dalam video? Mila nak masuk dalam video? Apa? Kita tunggu sekejap bagi Mak buat video sekejap. Buat lain dulu. Kain dah lipat? Tunggu dulu kejap Mak buat video. Sementara anak tak ada ni lah Mak buat video. Dia tu, dia pergi speech therapy. Jadinya itu it's nothing, really nothing compared to yang dah aku pernah buat sebelum ni. Lagi berlambak-lambak. Naik train lagi mudah sebab bila naik train bila dalam train tu duduk diam dan masa tu lah reply kepada semua customer yang order ke ataupun yang ambil tour kami ke, itu masanya dah aku dapat buat quotation semua dalam train. Kalau by car susah nak fokus, sebab tu dengan jalan traffic jam lagi. Jadi bayangkan sebelum ni dah aku pregnant lagi lah, pregnant dengan perut besar ni, lagi 2 hari nak beranak pun dah aku tetap buat delivery juga kan, mencari rezeki kan. So Alhamdulillah Allah bagi rezeki, kita ambil je lah, kita jemput je rezeki. So bila happy, bila kita happy buat something, kita enjoy, so ianya menjadi sesuatu yang mudah macam tu. Handsome? No, but terima kasih.